Okay, Assalamualaikum dan selamat petang, Cikgu Mazura dan juga ahli kumpulan saya, kumpulan 3. Sebelum tu, kami merupakan pelajar tahun akhir Bachelor Pendidikan Jasmani di Universiti Putra Malaysia. So, kami amat berusaha hatilah dapat mengadakan sesi temu bual bersama dengan Cikgu Mazura selaku Cikgu PJ. Cikgu, sebenarnya tujuan kami buat adakan interview ni adalah untuk mengenal pasti cabaran-cabaran sebagai seorang cikgu pendidikan jasmani sebelum kami bergelar seorang guru lah, dan juga ini merupakan salah satu persediaan kami sebelum menempuh alam pekerjaan. So sebelum kami bermula, boleh tak kami tahu demografi sedikit, nama cikgu, umur, tahun perkhidmatan, gaduh universiti mana? Sila. Okay, boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay. Nama saya Mazura binti Maskur. Okay. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belau, Melaka. Okay. Saya berumur lebih kurang 41 tahun. Genap 41 tahun hari itu, minggu lepas. Saya berkhidmat dah selama 14 tahun lah. Okay. Memang saya bidang option PJ. So, sebenarnya saya graduate from UTM, option science kan, sports science. Okay. Jadi saya mengajar PJ ni dah lama dah, start daripada posting. Yeah. Jadi pengalaman mengajar tu lebih kurang sama lah, saya mengajar PJ lah. Selain saya mengajar PJ, so saya ada mengajar subjek lain lah, sejarah law form lah. Jadi bidang tugas saya di sekolah kebanyakannya bidang co-curriculum. Okay, saya banyak casual latih. Okay. Lepas tu pada perkhidmatan saya yang ke-10, okay, saya mengambil langkah untuk menuntut ilmu lagi dan menyambung pelajaran di peringkat sarjana di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam pengurusan pentadbiran. Okay, lebih kurang baru graduate dalam 3 tahun yang lepas lah. 3 tahun yang lepas saya baru graduate. Okay, why? Kenapa saya sambung belajar? Sebab saya nak melihat, okay, sebab pendidikan sentiasa berubah. Okay, sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Okay, itu adalah carapan kita sebagai seorang guru. Jadi bila saya sambung belajar, saya nampaklah okay, banyak kita kena belajar lagi. Okay, even sekarang pandemik pun saya masih belajar lagi. Okay, belajar mengenal pasti macam mana kita nak tackle budak, macam mana kita nak memantapkan pedagogi. Okay, dulu lain, sekarang lain. Keadaan pandemik lagi mencabar sebenarnya. Cikgu kena kreatif. Okay. Itu sajalah latar belakang saya lah. So sebenarnya saya suka search lah. Saya suka sesuatu cabaran. Okay. Maksudnya kalau pandemik itu dia mencabar diri saya untuk saya lebih kreatif lah sebenarnya dalam pedagogi. Okay. Itu latar belakang saya lah. Selain itu di sekolah saya seorang guru disiplin. Okay. Soalan tegas lah. Jadi saya tak ada masalah. Jadi kalau PJ ni rata-ratanya Zahra tahulah. Kan saya majoriti guru PJ adalah guru disiplin. Okay. Ada sebab dia kenapa pentadbir letak kami di situ. Okay. Ada sebab. Nanti saya terangkan. Okay. Itu saja menjadi latar belakang saya. Ada pertanyaan lagi? Okay. Terima kasih berkenaan dengan latar belakang tadi. Saya rasa bersemangat bila cikgu cakap guru PJ ni menjadi cikgu masih lagi nak belajar, cikgu guru disiplin, diletakkan sebagai guru disiplin di sekolah. Okey cikgu, untuk soalan yang pertama, apakah matlamat cikgu sebagai seorang cikgu guru pendidikan jasmani? Okey, matlamat saya. Matlamat saya nak lihat anak-anak murid saya cergas. Okay, saya nak lihat anak-anak murid saya
memanfaatkan ilmu kemahiran dalam PJ. So, walaupun orang kata PJ ni tak penting, dia ada periksa format, kata tu tak ada periksa khas. Actually PJ3 ataupun SPM, tapi for now dia dah berubah. So sistem pendidikan tu dah kepada PBD. Sedang PBD ni, so dia PJ pun dia ambil kira. Jadi saya nak anak murid saya untuk menerokai ilmu yang ada di sekolah, ilmu yang mereka perlu pelajari melalui PJ ni. Sebenarnya bila saya lihat murid akan belajar semua benda. Jadi matlamat saya nak murid saya belajar PJ ni supaya sihat dan juga mempelajari ilmu kemahiran dalam pendidikan jasmani. Kalau kita tengok silibus sekarang KSSM ni, dia dah tak macam dulu dah. Dia cukup menarik. Dia ada tarian. Tu jadi penting jadi murid pun bukan PJ semata-mata, jadi dia belajar tarian. Lepas tu dia ada kecergasan. So daripada tarian tu semua murid akan dapat lihat. Kecergasan tu is very important dalam diri dia. Lepas tu dia ada kemahiran asas balapan, kemahiran permainan. Jadi pada situ murid tahu macam-macam jenis permainan. Lepas tu dari segi dia akan belajar dari segi peers. Peers ni kalau kita lihat dari segi perhubungan dia, pergaulan dia. Kalau kita tengok belajar peers ni mau kepada dia punya ni lah kehidupan lah murid. Lepas tu dan last sekali keselamatan dan juga pemakanan. Itu very important. Jadi matlamat saya bila murid belajar semua tu, so dia complete dalam kehidupan dia dalam seharian sebenarnya. Kita ada belajar biologi, kita ada belajar pemakanan kimia. Kita terapkan benda tu. Kita terapkanlah unsur-unsur STEM. Jadi murid pun dia suka tarian. Kalau tarian ni dia kata mula-mula dia agak takut, tapi bila kita ajar sikit-sikit, seronok, jadi satu yang seronok lah. Jadi itulah ilmu-ilmu yang murid perlu pelajari. Itulah matlamat saya. Bukan saja dia belajar dari segi yang asas saja, jadi benda-benda ni dia kena belajar juga. Kita bukan nak latih dia sebagai seorang atlet, at least kurang-kurangnya dia tahu. Kalau dia tak tahu, payahlah. Jadi murid kata kalau obesity, majoriti budak sekolah saya, dia kata satu ada obesity kan. Bila saya ajak, you jangan macam ini, you terutama lelaki, awak kena jadi handsome. Saya tak suka anak murid saya buruk. Jadi setiap tahun, biasanya tingkat 4 dia dah dapat BMI yang cantik. Jadi dia kata apa-apa suka dia. Benda tu yang kita terapkan dalam PJ. Itulah matlamat saya. Kesihatan tu penting jugalah. Cikgu, so boleh katakan cikgu punya matlamat secara menyeluruh lah terhadap murid tu. Cikgu, kita soalan seterusnya. Berdasarkan pengalaman cikgu lah, cikgu kan, bagaimana strategi cikgu nak tarik minat pelajar-pelajar yang macam kita tahu ada pelajar tak berapa nak minat dengan subjek pendidikan jasmani ni? Apa strategi cikgu? Selalu cikgu gunakan pendekatan macam mana? Rata-rata saya mengajar, dan juga kawan-kawan saya mengajar lah. Bila kita jadi cikgu ni, first kita jadi role model murid. Kita kena kuasai dia, bukan dia menguasai kita. Apa strategi saya kata? Disiplin tu penting. First, bila PJ 7.40 lah, PDP start 7.40, pastikan awak 7.40 dah ada di padang. Maksudnya kita kawal dia dulu, jangan dia kawal kita. Baru kita terapkan pedagogi. Itu saya kata dalam PJ disiplin sangat penting. Dari segi jadi daripada situ bila dah kita kawal dia, jadi murid akan fokus pedagogi yang cantik, yang kata orang tu yang advance, tapi murid
kita tak dapat kawal murid. Kawalan kelas out. Memang you punya PDP memang terabai. Murid memang rasa bosan cikgu ni. Tapi dengan saya, first disiplin. Kita kawal dia dulu. Okay. Baru kita atur strategi yang lain. Okay. Baru kita pupuk minat pelajar lah dalam PJ. Budak biasa suka PJ. Di sekolah saya, budak suka PJ. Kadang-kadang terlebih masa. Jadi cikgu-cikgu yang lain tu dah bising dah. Mana budak lepas PJ ni? Mana budak lepas PJ tak naik-naik? Dia kalau, jadi budaya sekolah saya ni sebelum PDP dia baca surah dulu. Kat Dewan kan. Bila saya dah ke Padang tu, dia budak baca surah tapi mata dah pandang-pandang. Okay, dia dah pandang. Okay dah. Cikgu dah dekat tengah padang tu, dia tak sabar nak PJ. Jadi daripada disiplin tu, kita pupuk minat dia. Kita anggap dia sebagai kawan lah dekat padang tu lah. Selain daripada itu, macam saya lah. Saya is the sometimes saya main juga bersama murid. Jadi bila kita main budak, cikgu main ni, budak lagi seronok. Dia suka nak main, nak lawan cikgu. Tu habit dia lah. Okay, memang dia nak try lah. Awal cikgu Mazura, aku cikgu Mazura. Jadi kita pun try lah main. Okay. Lepas tu, kadang-kadang kita sebagai sampel. Okay. Macam kadang-kadang ada murid, dia lagi pakar kan. So kita sekolah saya tu, budak kriket dia terror. Jadi cikgu ni kita buatlah macam tak reti kan. Dia cakap, hari ni saya nak tim kriket, you jadi cikgu. Saya sampel. Dia punya suka. Dia pakaikan kita kelengkapan kriket tu. Dia punya suka memang. Itulah jadi dia punya arahan. Okey, tak apa. Jadi saya dengan kawan saya jadi murid lah. Memang daripada situ murid akan timbul rasa seronok. Okey, itu dari segi permainan. Kalau dari segi subjek kesihatan pula, kita sudah bentang. Jangan kita bercakap. Kita soal dia, apa yang awak tahu? Okay, bagaimana benda ni berlaku? Okay, apa kita nak atasi? Kita kena tanya macam ni itulah. Jangan kita sebagai cikgu, kita setera je. Tak ada. Kita bagi peluang bercakap. Bila budak saya bercakap je, dia seronok. Okay. Sekarang ni, masalah je. Tu tak apa, kita bersemuka. Okay, dah sekarang ni masalah PDP e-learning ataupun online. Tu masalah dia semua. Kalau awak tengok ada cikgu yang rasa macam seorang je murid masuk kan. Okay, tapi alhamdulillah kelas saya okey. Dia dah beri salam dulu. Assalamualaikum cikgu. Okey, saya kata okey. Saya jawab waalaikumsalam. Okey, jadi apa strategi saya dalam kelas e-learning tu? Okey, kita panggil e-learning tu online lah. Okey, saya bagi gambar. Gambar contohnya pemakanan lah. Okay, saya tanya dia dalam tu, siapa nak jawab? Nanti berdiri ramai yang jawab. Daripada situ kita tarik minat dia. Kita janganlah buta-buta bagi dia nota. Jadi budak pun bosan kan. Lepas tu kita cabar dia. Okey, minggu depan kita nak buat subjek apa okey, kita nak buat subjek gender. Jadi siapa yang pandai buat presentation. Okey. Nanti kata cikgu saya ada komputer. Okey, tak apa awak buat guna TikTok. Guna medium yang dia tahu. Nanti macam-macam video dia send dekat awak. Okey, nanti dia bila kita dah semangat. Tahu. Itu satu. Kalau tarian kita masalah sekarang pandemik kan. Kalau tarian dulu kita kalau Zara saya buat sama-sama senam aerobik dengan murid-murid. Jadi murid buat tau. Jadi bila pandemik ni macam tu cabaran saya lah. Apa sahaja nak buat ni. Jadi saya kata okey, awak buat video mana for the best kita bagi saya bagi hadiah. Hadiah tak mahal pun. Kadang-kadang coklat kan. Dia suka dia hantar. Kadang-kadang saya pakai kostum lagi budak kita. Jadi pada situlah kita menarik minat dia dalam PDP lah. Kita kena kreatif. Jadi bukan sahaja di bersemuka, secara online pun kita kena kreatif. Okay. Bila dia dah banyak waktu, okay, kita cakap lah. Okay, cikgu nak try buat quiz. Okay, buat quiz lah.
kita cari kuis yang permainan ke, kan banyak kan dalam internet, kita bagi dia main. Okey. Siapa jawab tepat dan cepat, kita bagi ada. Ganjaran tu amat penting bagi murid. Okey. Kadang-kadang kita bagi set alat tulis pun dia dah suka dah. Dia budak-budak sini lah. Okey. Jadi itulah cara saya untuk menarik minat murid. Kita kena kreatif. Okey. Ada pertanyaan lagi? Saya macam terkejut bila cikgu cerita pasal TikTok tu. Bagi saya satu benda yang baru lah. Waktu zaman saya dulu tak ada pun benda ni kan. So betul lah cakap cikgu dia perubahan zaman nak menarik minat murid tu kan. So cikgu, kita ke soalan yang seterusnya, iaitu kami nak tanya macam mana cara cikgu mengajar bila dalam kelas yang ada pelbagai latar belakang ataupun pelbagai bangsa. Cikgu menggunakan kaedah dan pendekatan macam mana untuk pelajar yang berbilang latar belakang dan juga bangsa ni? Okey. Sebenarnya saya mengajar majoriti Melayu. Okey, ajar Melayu. Tapi saya ada pengalaman semasa praktikal lah. Itu cabaran saya lah. Saya mengajar di Sekolah Menengah Tinggi Segamat. Okey, waktu lah sekolah high school macam mana. Jadi kat situ pelbagai bangsa, okey, anak-anak orang ternama, okey. Macam saya katakan lah, kita kawal murid. Kawal murid amat penting untuk membentuk PDP yang menarik. Okay, jadi kita kawal dia. Kita anggap dia sebagai seorang kawan. Okey, itu untuk menengah atas, tingkatan 4, tingkatan 5. Kita buat dia sebagai seorang kawan. Sebab budak besar kan, kita tak boleh teki-teki dia ada perasaan malu. Dia berbeza menengah bawah. Itu ilmu yang awak kena belajar lah. Okay, bila menengah bawah ni, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 1, tingkatan 2 lah. Tingkatan 3 tu kita dah akan slow sikit. 1, 2 kita tegas. Jadi daripada situ kita akan lihat murid minat untuk dalam kelas kita. Kalau menengah atas ni, tu kadang-kadang ada budak kata merontak. Okay. Kita cikgu kena calar. Sebab apa? Sebab dia punya kompetensi, dia punya communication dengan murid. Okay. Communication tu sangat penting. Jadi, selain kita menerapkan strategi dalam PDP, okay, sekarang PDP banyak strategi. Kalau awak lihat PAK 21 kan. Lepas tu macam-macam. Okay, awak nak pun tayangan video ke apa kan. Jadi benda tu banyak. Jadi apapun, walaupun dalam sesuatu kelas, pelbagai bangsa dan sebagainya, bagaimana kita nak menarik budak ataupun bagaimana kita untuk mengajar cara yang bagus, cara yang baik, kita kawal murid tu dulu. Kita kawal dia dulu. Okay? Kita kawal tu penting. Walaupun awak dah sediakan ABM yang kata orang tu letup lah. Okay, betul. Banyaknya dia punya strategi. Tapi kawalan murid out, habis awak PDP. Okay, kadang saya tengok budak praktikal lah. Okay. Dia first memang dia punya ABM, dia punya induksi, dia punya pedagogi, memang saya kata saya akui dia akan gunakan benda yang baru lah. Tapi pengawalan kelas dia. Saya tengok kadang-kadang lontaran suara dia slow. Jadi budak macam nak fokus. Budak takkan fokus lah. Kita kena, bila kita bercakap, okay, kita kena ada ketegasan. Okay, dari situ murid akan okey, cikgu ni tak boleh main-main. Okay, persepsi murid. Okay, first dia akan pandang cikgu tu macam mana. Okay, kalau budak praktikal ni saya rasa saya tak akan tengok pedagogi. Saya cakap honestly, kalau siapa bawah bimbingan saya cakap, first saya akan tengok kawalan kelas. Kawal kelas tu macam mana? Okay, saya nak yang terbaik lah. Awal kelas. Pas awak dah boleh kawal kelas, so baru saya tengok pedagogi dia dan sebagainya, lesson plan dan sebagainya lah. Jadi itulah cara yang terbaik. Macam saya katakan lah, kawalan kelas tu penting. Selain pedagogi dan sebagainya lah.
Pelbagai bangsa tu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Okay? Itu bagaimana kita nak attract murid kita. Dari segi communication lah. Macam awak budak lelaki kan. Budak lelaki kan. Macam budak lelaki ni seronok. Saya selalu cakap dengan Zara. Zara, saya tak ada masalah pun bawa budak olahraga ke budak lelaki. Saya sanggup bawa 50 orang budak lelaki. Budak lelaki ni dia kalau bersukan dia bersemangat. Different budak perempuan kan. Kalau awak sebagai pelajar lelaki kan, seorang guru lelaki, memang awak tak ada masalah. Yang penting kawalan kelas. Buat sesuatu yang seronok, pertandingan. Jadi budak seronok lah belajar. Kadang-kadang jangan kita buat hari ni kita belajar bola tampar. Ini cara-cara budak akan bosan. Kita cakap hari ni kita belajar bola tampar. Kan? Kita kawal dia dulu. Saya nak bahagi beberapa kumpulan. Kita buat pertandingan kecil, permainan kecil. Siapa menang? Minggu depan saya bagi hamper. Ataupun siapa menang? Cikgu belanja makan. Dia sukalah. Budak-budak sekarang dia kena tackle macam gitu. Dia dah berbeza zaman-zaman awak. Zaman awak PJ tak ada masalah. Budak sekarang kita kena tackle dia betul. Siapa menang grup tu cikgu belanja awak makan. Macam gitulah. Kadang-kadang saya Zahra belanja pun tak air mineral. Cikgu cakap bagi air mineral. Dia sukalah. Budak-budak kecil tu je. Okay, Ego. Menangkan cikgu kan, waktu pandemik COVID-19 cikgu, saya nak tanya, apakah cabaran yang cikgu rasa cabaran mengajar waktu pandemik ni, dan juga apa pendekatan yang cikgu gunakan? Sebab sedia macam kami telah dimaklumkan oleh cikgu tadi, sebelum ni cikgu dah mengajar bertahun-tahun kan. So bagi e-learning ni adalah satu pendekatan ataupun cara yang baru, norma baru. So apakah cabaran yang cikgu lalui dan juga pendekatan apa yang cikgu gunakan? Memang cukup mencabar bagi seorang cikgu PJ sebenarnya. Terutama bahagian kemahiran lah. Kemahiran macam gimnastik. Kita ada silibus gimnastik, kita ada silibus tarian, kita ada silibus kemahiran. Tak nak budak kena buat juga. Daripada situ sebab PBD dia, penilaian berdasarkan bilik darjah dia ni, untuk dapat band 3 dia kena buat, melakukan tahap penguasaan 3. Jadi tak nak dia kena buat. Jadi memang satu cabaran bagi saya untuk menghasilkan satu PDP yang menarik. Kalau di Padang tak ada masalah. Padang budak suka, memang tak ada masalah. Kalau suruh buat dia akan buat. Tapi bila di e-learning ni, masalah dia banyak masalah tantangannya. Pertama, line internet. Line internet. Kadang-kadang budak tak ada top up. Lepas tu dia punya kemudahan dia. Kadang-kadang kita bagi video cikgu, login lah. Jadi kita macam kesian kat budak kan. Kadang-kadang kita terpaksa download dan sebagainya lah. Itu cabaran saya bila budak tiada kemudahan lah. Tiada kemudahan, tiada internet, tiada berkongsi telefon bimbit. Itu cabarannya lah. Yang paling mencabar dalam hidup saya bagaimana saya nak menghasilkan PDP tu yang menarik. Sebab budak ni dia dah dia selesa bersemuka. Bila dalam e-learning ni kita fikir setiap masa saya akan fikir esok berapa orang yang online, berapa orang yang online kadang-kadang budak ni nakal sikit lagi kena hujung. Kita bagi buat kelas pun biasanya kalau kelas saya lah 10 orang, 10 per 20, kelas depan tak ada masalah. Kelas depan memang tak ada masalah. Tapi cabaran saya ke hujung. Macam mana ni kita penilaian PDP berjalan. Penilaian PBD pun berjalan. Bila pandemik ni semua berjalan macam biasa. Cakap mana pergi budak ni? Sampai satu tahap saya message seorang-seorang, saya call seorang-seorang. Kenapa? Jadi kekangan dia biasanya
itulah berkongsi peranti dan sebagainya. Okey, jadi apa pendekatan yang saya gunakan? Okey. Kadang-kadang saya terpaksa rakam. Ni akan dia tahu kena buat ni. Rakam, kita mengajar, kita send kat dia. Lepas tu kita sediakan soalan. Okey, jadi kalau kita tak mampu rakam, okey, kadang-kadang kita search kat kalau PJ dia banyak bab, takkan daripada bab 1 sampai bab akhir nak muka kita je kan. Dia pun bosan nak muka Cikgu Mazura je. Jadi dia bosan, dia tak nak. Jadi kadang-kadang kita ambil YouTube lah daripada Malaysia Cikgu. Oh, nanti dia seronok. Kita nak timbulkan rasa seronok. Okey, saya kata dengan dia, okey, tempoh masa ni cikgu bagi awak mana yang tak dapat join kelas online, share online ni, so awak boleh tengok kemudian. Okay, bagi latihan dalam tempoh masa 24 jam. Dia hantarlah. Jadi kita kena give and take. Dalam situasi macam ni kita kena give and take. Yang penting murid tu buat dan murid tu faham. Okay, memang kita terpaksa hadapilah bila pandemik ni. Dia tak macam budak universiti, budak sekolah ni. Okay, lagi-lagi budak di kawasan pantai ni lah. Okay, mak bapak pun kerja tak tetap. Okay, masalah top up tu paling utama. Okay, melainkan Malaysia ni kan, kalau dia nak berjaya ke kelas e-learning, satu benda je saya nak, kalau boleh Malaysia ni dia adakan free internet. Free internet tu bermaksud murid mudah untuk belajar sebenarnya. Okay. Dia ada telefon bimbit, murid semua ada telefon bimbit. Siapa kata tak ada telefon bimbit? Dia semua ada. Kengkangannya top up. Memang dia kengkangannya. Ialah mak bapak kerja nelayan, mak bapak kerja buruh. Okay. Kita buat Google Meet pun dah memakan data yang tinggi. Okay. Kalau macam anak cikgu tak ada masalah. Anak-anak mak-mak yang kerja hebat-hebat ni tak ada masalah. Memang kat rumah tu dah ada standby line internet. Jadi apa kita buat? Saya buat. Supaya budak tak ketinggalan, kita rakam. Kita rakam, kita carilah video yang bersesuaian. Okay? Lepas tu satu. Lepas tu yang kedua, macam saya katakan lah, buat video. Okay? Gunalah TikTok. Budak suka guna TikTok ni. Kita kena jadi macam dia. Kita kena jadi macam dia. Tahu? Dia suka apa? Buatlah TikTok. Jadi dia akan buatlah video senaman ke apa ke. Okay, kata tak apalah awak nak insert lagu apa-apa pun. Oi, macam-macam lagu tau dia jadi masukkan. Memang dia suka. Jadi kita cuba untuk dia jadi cikgu pula. Okay? Dia sukalah. Jadi bila dia dah dapat hasil tugasan dia tu, kita paparkan kepada kawan-kawan yang lain. Dia suka. Dia rasa macam bangga lah. Cikgu pilih video aku. Dia macam itulah. Pendekatan saya lah supaya murid tak ketinggalan. Dan juga murid memahami. Bila dia buat, dia rakam, dia buat. Okay. Dia fahamlah topik tu. Macam tarian kan. Tarian inam. Kan. Kita okay. Saya tunjukkan. Okay. Ni contoh video tarian inam. Okay. Ni berapa step. Okay. Jadi awak tiru. Okay, awak tiru, lepas tu rakam, lepas tu awak send kat saya. Tak kisahlah awak nak letak lagu apa, lagu Inang yang macam mana, pelbagai pun tak kisah. Okay, tu pendekatan kita lah. Kita kena kreatif dalam PDP. Semasa e-learning lah. Kalau kita buta-buta hantar PowerPoint nota je kan kita bercakap, tu memang budak tak minat. Tu makin lama makin kurang. Bila saya buat macam gitu, okay, alhamdulillah kelas PJ saya lah. Kalau kelas depan tu seorang dua je yang tak masuk lah. Kalau hujung tu separuh. Kadang-kadang naik daripada 20 tu naiklah 14. Okay. Tugasan hantar juga. Yang lain tu kita akan kejar juga bila bersemuka. Kalau bila bersemuka ni memang saya akan kejar lah. Kita terpaksa lah buat kemahiran tu balik lah. Itulah pendekatan saya lah yang saya gunakan semasa pandemik ni. Jadi kita ni kena give and take lah. Kesian budak. Kalau yang ada yang bekerja, okay, kena nak menampung kehidupan parents dia apa semualah. Jadi rakaman video is very important. Okay, itu saja.
Okey cikgu, tadi berkenaan dengan cabaran mengajar yang pendekatan tu cikgu dah terangkan pada kami. Alhamdulillah kita orang pun bukan dapat sikit lah, dapat banyak lah macam mana gambaran sebelum kami nak ke langkah seterusnya ni. Tadi cikgu ada cerita tentang kawalan bilik darjah. So mungkin cikgu boleh terangkan bagaimana cikgu mengawal keadaan dalam bilik darjah tu, mungkin dalam situasi sebelum e-learning dan juga semasa e-learning. Macam mana cikgu handle? Okay. First saya akan sentuh pada kelas bersemuka lah jadi bila kita untuk menjadikan satu PDP yang berkesan, pengawalan kelas tu amat penting. Okay, pengawalan kelas amat penting. Jadi bagaimana kita nak kawal kelas? Kita kena kedua. Jadi kita punya role, kita punya personality tu yang utama. Okay. Jadi kalau cikgu PJ tu, kamu kena macam janganlah pakai selege-selege kan. Pakai smart. Okay. Berdiri tegak. Tu tegak. Macam saya memang akan lepas tu kena lontarkan suara yang kuat. Kita cikgu PJ tak ada masalah kan bercakap. Lagi di tengah padang, kita tak boleh cakap slow-slow, kita kena cakap kuat. Okay, memang cukup-cukup kuat. Okay. Lepas tu bagaimana? Petua saya daripada dulu lagi lah. Cikgu yang beri cikgu lama saya lah. Kita sebelum awak jadi cikgu Mazura, sebelum awak masuk kelas, okay, pastikan awak kawal kelas dulu. Jadi bagaimana cara dia? Kita beri salam pada murid. Betul tak Zahara? Okay, betul tak Zahara? Saya kalau masuk kelas, saya yang akan beri salam. Saya cakap dengan murid saya saya akan beri salam. Jadi daripada situ boleh nampak okey kita kawal kelas. Okey. Lepas tu kita cakap dengan murid, kita kena terangkan peraturan dia. Okay, bila waktu saya tak nak murid keluar. Bila saya sampai kelas je, saya nak semua ada dalam kelas. Tak nak yang keluar sesuka hati. Okay, kadang-kadang murid ni degil. Okay, kadang murid ni degil. Okay, kita tak sampai lagi dia dah keluar. Okay, bila dah keluar. Bila dah sampai je, kita panggil dia, awak ke mana? Kita kena tanya dia. Sebab bila kerja-kerja cikgu, bilangan murid di dalam kelas tu adalah tanggungjawab kita semasa dan sebelum, okay, dan juga selepas. Kita ingatkan murid, okay, kita tak naklah bila kita masuk kelas je murid tak cukup. First kita bilang, kira cukup tak murid kita hari tu. Kita tanya siapa yang tak hadir, siapa yang tak hadir tu kita catat. Okay, penting tu. Okay, kalau tak nanti in case apa berlaku, kita sebagai guru kita yang kena menjawab. Okay, lagi cikgu PJ ni sangat tinggi risiko dia. Lagi kat tengah padang, okay, macam-macam. Okay, keselamatan tu utamalah. Okay, jadi kita pastikan keselamatan murid tu utama. Pastikan tempat dia tu, okay, kalau kat padang tu supaya jauh daripada binatang berbisa, ular. Okay. Jadi macam mana kita ronda lah dulu. Okay. Lepas tu dalam PDP e-learning, bagaimana saya kawal murid saya? Jadi esok kelas. Okay. Esok kelas. Okay. Jadi saya buat poster. Saya buat poster, ada gambar saya, okay, dengan partner saya lah. Biasa cikgu lelaki dengan cikgu perempuan. Jadi kita kena kawal dua kelas lah. Jadi budak-budak akan gerun lah nampak muka saya dengan muka partner saya tu adalah cikgu Basri. Zahra kenal bila nampak dua muka cikgu ni, dia kata dah sudah. Ada budak kata kena masuk kelas ni. Lepas tu kita letaklah gambar Mobile Legend ke apa kan, poster tu. Nanti saya send dekat Zahra macam mana saya buat poster tu lah. Okay, saya tulis jangan sampai saya cari awak kat dalam Mobile Legend. Tu peringatan. Okay. Jadi budak pun alamak, dia pun tak berani kan. Kadang-kadang kita, macam saya katakan lah, kita nak kawal dia, kita kena terjun dalam budaya dia. Dan saya pun tak sangka saya boleh buat poster macam itu. Saya fikir, macam mana saya boleh buat poster? Padahal umur saya 41 kan. Macam
Bila saya buat poster, hai, dia dapat emoji lah, dia send. Okay. Saya ingatkan, okay, esok kelas pukul 8 pagi, bangun pagi, lepas subuh, jangan tidur, sarapan, lepas sarapan pastikan, okay, awak dah bersedia. Okay. Saya akan tik, jangan sampai saya cari awak kat Mobile Legends. Satu, okay, kalau bersemuka, kalau awak tak masuk, saya cari awak. Jadi budak akan join kelas. Ya, kita kena ingatkan. Okay, itu satu. Okay, kadang-kadang kadang cikgu pun kena buat TikTok pun juga. Kadang-kadang dia poster dah bosan. Okay, kita buat peringatan kat murid style TikTok lah. Alamak, dia kata. Saya pun tiru daripada kawan saya tau. Dia kata, kita share lah selama cikgu. Kita kena buat video TikTok juga lah untuk ingatkan murid. Jadi kita buat lah, terpaksa lah buat kan. Gaya-gaya macam gitulah. Jadi murid pun enjoy lah dalam kelas kita tu je. Jadi kita boleh lah kawal PDP kita daripada situ. Permulaan tu macam mana kita nak supaya kita kawal permulaan tu. Daripada permulaan tu kita dapat kawal. Jadi kesudah PDP memang kita cantik lah sebenarnya. Okay, itu sajalah. Baik, silakan. Okey cikgu. Okey, untuk yang soalan seterusnya, saya akan tentang okey, apakah rancangan cikgu dalam usaha penambahbaikan cara pelaksanaan PJK di sekolah pada masa hadapan? Okey, pelaksanaan game bagi saya sekarang ni jadual kalau bolehlah pelaksanaan PJ ni dilaksanakan awal pagi lah. Di mana-mana sekolah pun dah awal pagi. Okay, bagaimana saya nak cikgu ni kena diberi kursus. Okay, okay. Walaupun bagaimanapun cikgu kena kursus. Sebab walaupun saya dah kata orang tu dah 14 tahun berkhidmat, okay, kadang-kadang kita perlu ilmu jugalah. Okay, kita kena cari ilmu jugalah. Kursus, okay. Jadi daripada kursus tu yang kita hadiri itu kita boleh hantar kita boleh turunkan pada murid lah. Hantar pula kita turunkan kepada murid lah. Maksudnya bila kita kursus jumpa dengan mana-mana sekolah ni, okay, idea tu macam-macam. Okay, bila idea tu macam-macam, okay, kita boleh ambil idea ni sikit-sikit, kita bawa ke sekolah. Okay, bagaimana nak narik minat murid, kita kena tanya orang lah. Jangan kita diam. Bila kita kena rajin banyak bertanya. Okay. Jadi rancangan saya untuk penambahbaikan ni kita kena kuatkan strategi PAK21. Awak cari PAK21 dia macam-macam, ada teknik dia. Teknik satu PBL, problem based learning. Okay. Lepas tu flip. Okay, flip tu adalah satu kaedah yang menarik untuk murid dalam PDP e-learning lah bagi saya. Flip, saya banyak menggunakan kaedah flip. Okay, nanti awak cari flip tu macam mana. Flip tu macam mana saya bagi modul. Okay, kalau e-learning saya bagi modul dulu. Awak buat. Okay, bila buat, lepas tu kelas e-learning kita buat pembincangan. Mana yang tu kita bincang sampai kita bincang yang apa yang dia buat. Okay. Bagus lah. Jadi saya nak, kalau perlu pancangan saya nak ada modul khas untuk PJ. Okay, tu modul khas. Bila ada modul khas kan, PDP, dulu kita tak terfikir tau. Okay, bila bersemuka kita tak fikir untuk buat modul. Tapi bila pandemik ni, macam-macam dia kita kena buat modul. Okay, untuk memahamkan budak. Jadi, bila menggunakan modul ni, jadi budak kena jawab dulu dan juga kita bincang dalam kelas, itu kita panggil kaedah flip lah. Jadi, itu satu cara yang menarik minat murid lah. Jadi murid tak ada menunggu kan. So dia dah tahu dah apa yang kita nak belajar hari ni. Okay, jadi kita dalam tempoh biasanya e-learning ni saya sentuh banyak e-learning sebab itu cabaran sebagai seorang guru sekarang ni. Okay. Jadi bila kita dah ada e-learning ni kan, modul tu amat penting. Jadi kalau boleh kan saya nak untuk PJ, okay, untuk negeri Melaka, kalau boleh saya nak wujudkan satu modul PJ khas lah. Okay, yang boleh pakai untuk semua murid kita. Okay. Jadi saya rasa UPM pun boleh fikirlah
Okay, ikut buku teks tu buat modul. Okay, modul tu penting sebenarnya. Yes. Apa? Okay, cikgu. Okay, alright, itu yang seterusnya cikgu. Okay, okay, apakah masalah yang dihadapi oleh cikgu ketika hendak memulakan pengajaran dalam talian dan apakah langkah awal yang dibuat oleh cikgu ketika hendak memulakan PDPC? Okay, masalah yang dibawa oleh saya yang pertama adalah line internet. Okay. Kalau hujan ni kadang-kadang dia bukan saja murid pun ni kan, sebab kita dah agak kadang-kadang murid cikgu kejap line slow. Itu memang line paling utama untuk kelas PDPC sebenarnya untuk keadaan lah. Okay. Lepas tu yang kedua minat murid. Okay. Kalau jadi kita kena tarik minat murid lah. Kalau dia ada line yang bagus, okay, kalau dia tak minat macam mana? Okay. Yang kedua. Okay, bagaimana kena fikirlah satu idea, pelbagai idea untuk menarik minat murid lah. Okey, hari ni kaedah yang lain, esok kaedah yang lain, esok kaedah yang lain. Jadi cikgu kena fikir. Okey, tu cabaran kita lah. Kalau bersemuka tu memang saya rasa semua expert, tak ada masalah. Okey, dia dah berapa belas tahun mengajar pun tak ada masalah. Bila betul kata orang tu dalam talian ni satu cabaran lah, kita nak memahamkan satu cara untuk nak memahamkan murid. Itu yang cabaran kita lah. Jadi kita try lah pelbagai cara untuk menarik minat murid. Okay. Jadi itulah minat. Yang ketiga, yang ketiga, masalah yang saya hadapi ialah bila pentadbir letak waktu PJ tu, dia waktu pukul 1, pukul 2 memang budak ngantuk. Itu memang cabaran saya lah. Saya kata, ya Allah, hai. Itu kita cakap dengan pentadbir, tak boleh. Okay. PJ kena pagi. Memang kena pagi. Paling lewat pun pukul 10, saya kata macam tu. Jadi kita sebagai seorang guru, kita kena berkata pentadbir. Waktu PJ tu, kalau PJ nak berjalan pukul 1, pukul 2, itu waktu rehat budak, waktu senggang dia. Kita kena rasionalkan pentadbir. Okay. Lepas tu, bagaimana saya atasi dia? Okay, line tu. Line memang kita tak boleh nak atasi lah. Okay. Kecuali Malaysia ni dapat menyediakan internet yang free lah. Minat murid ni kita kena pelbagai kaedah. PAK21. Awak tengok PAK21 bagai kaedah. Jadi kita ni sebagai cikgu ni kena buat eksperimen. Okay, kaedah ni murid minat tak? Okey, kalau dia tak minat kita ubah balik. Lepas tu habis PDP kan, kita kata tanyalah murid, okey, PDP kita belajar hari ni macam mana seronok tak? Kalau awak boleh PM personal pada cikgu. Kita kena tanya dia sebab kita dah faham, dia tak faham. Kadang-kadang dia cakap, alah cikgu video tu, cikgu buat video yang sama je, cuma topik berbeza. Buatlah lain cikgu. Jadi kita kena kreatif lah. Kita kena buat, kena fikir. Okay. Lepas tu, pasal pentadbir tu, saya katakan lah, kalau boleh kita ada budi bicara dengan pentadbir, rasionalkan dia. Waktu PJ tu, kena pagilah. Kalau waktu senggang dia memang selamat lah. Waktu time tu lah dia makan lah, time tu lah dia tidur lah kan. Jadi saya cakap dengan pentadbir, kena sesuaikan PDP murid. Kalau e-learning ni budak, daripada pagi sampai tengah hari, at least pukul 12.30 kita kena stop PDP. Dia tak macam bersemuka. Tahu? Bila dalam talian ni, kita kena limitkan. Ada setengah sekolah dia buat macam PDP biasa. Okay? Budak pun dah lama stres. Jadi kita tak nak budak stres. Kita kata PDPC ni objek kita capai, murid pun masuk. Jadi kita cakap dalam pentadbir, kita tak nak yang murid stres. Bila murid stres, murid tak nak belajar tau. Sebab dah tak bersemuka,
tak bersemuka. Kita ngajar online sekarang dia. Lepas tu kita tekan murid. Kita paksa dia. Stres tak? Stres lah. Stres tau. Berasa kita nak belajar lagi. Masalah pada kita pun dia dah tak belajar. Dah kita cicir. Satu masalah yang kita perlu hadapi lagi. Macam itulah saya atas. Kita kena rasionalkan dengan pentadbir. Jadi apa yang murid kadang-kadang habis PDP tu tanya murid, waktu ni bersesuai tak untuk awak belajar? Kita kena rasionalkan lah. Kadang pentadbir ni kadang dia yelah, dah awak dah bekerja, awak tahu dia nak ikut kata orang tu, dia bukannya ikut, dia macam dia buat tu tak fikir budak. Setengah adalah, setengah tu dia tak boleh. Bila kita sebagai seorang guru, kita yang mengajar, kita cakap tak boleh. Okay? Kena ikut situasi budak. Okay? Jangan timbulkan budak stres. Stres, bahaya tau bila budak stres ni di luar kawalan kita sebenarnya. Sekarang ni kesan dia lah, apa yang saya nampak bila bersemuka ni, ada beberapa isu yang saya nampak budak stres lah, stres, macam-macam stres, parents. Okay. Jadi kita ni sebagai cikgu PJ tu, itulah peranan kita sebagai cikgu PJ supaya budak tak stres. Okay. Bagaimana kita memainkan peranan? Kita perhatian personal lah. Okay. Kadang-kadang kita ni sebagai cikgu PJ ni budak meluahkan perasaan. Okay. Nanti awak dah besar, awak dah kerja, awak tahulah. Okay, sebab kita akan belajar, kita akan ajar dia dari segi peers tu start topik stres. Okay, daripada situ bila kita terangkan, budak kata, oh okay, cikgu PJ adalah orang paling dekat dengan dia. Cikgu PJ adalah orang yang untuk dia meluahkan perasaan selain kaunselor. Okay, jadi saya tak nak lah. Daripada situ saya cakap dalam pentadbir, saya tak nak murid saya terlalu stres. Okay, budak limit belajar 40 minit. Okey, kita PDP secara talian 1 jam biasanya. Okay, budak maksimum untuk online setengah jam 40 minit. Itu maksimum dia. Okey, lepas tu memang dia out. Jadi, tapi permulaan tu kita kena atur lah PDP kita. Kita kena atur. Lepas tu kita tanya dia, kita borak dia, apa kan? Ada kalau masalah PM cikgu macam itu. Okey. Jadi kita kena itulah. Kita kena pasti murid. Okey, langkah awal untuk saya. Okey. Okey, bagaimana cara yang berkesan? Clear cikgu. Okey, clear. Okey. Okey, yang soalan seterusnya, bagaimanakah cara yang berkesan dalam menjalankan PDPC PJK agar pelajar semua hadir ke kelas dan faham isi kandungan yang diajar? Okey, cara kita. First, okey. Kita kena faham sesuatu topik tu. Kita kena prepare, kita kena bersedia. Okay, sebagai seorang kita kena bersedia. Walaupun saya dah 14 tahun, saya still lagi buka buku. Kita kena dan juga kita kena merujuk mana-mana bahan lah. Okay, sebab kadang-kadang bila kita mengajar, contoh nutrition, pemakanan kan, ada satu topik yang menarik. Dan lagi bab topik kalau budak perempuan dia memang suka. Ya, kadang-kadang budak lelaki pun suka. Jadi kita kena search lah. Search banyak bahan. Jadi kita kena buat homework dulu. Jadi bila kita dah ada homework, kita ada persediaan yang rapi. Okay, kita kawal kelas kita mengajar memang cantik. Lepas tu kita terapkanlah unsur-unsur PAK 21. Okay, permainan ke, pembentangan ke. Okay, KPSM. Kalau KSSM sekarang ni dia silibus berbeza. Kalau awak tengok
dia tarian dengan gimnastik, murid paling takut nak buat. Sebab dia tak tahu. Jadi bagaimana kita nak tekankan benda tu berkesan kan? Jadi kita buatlah bersama murid. Jadi macam tarian inam tu, cikgu kena belajar dulu. Saya kena belajar dulu dengan cikgu tarian. Selain dengan cikgu tarian, saya kena belajar dulu melalui YouTube bersama kawan-kawan saya. Kita ni mengajar sambil belajar. Okay? Masa saya degree, tak ada syllabus gimnastik ada, betul tak? Gimnastik ada. Okay, tak apa. Itu kita selamat. Tarian memang ya Allah. Lagi Zapin. Aduh, atau awak kena standby tu. Jadi, cikgu-cikgu PJ kena belajar tarian. Bagusnya kalau universiti ni, saya rasa bagusnya kalau dia letak syllabus tarian daripada dulu. Jadi kita cikgu PJ pun kena memang benda tu ada dalam syllabus kan. Nak tak nak kita kena buat. Jadi kita sebagai budak tak tahu, takkan kita kena buat homework. Memang saya belajar lah. Saya belajar okay. Bila budak dah balik biasanya kan kita ada pusako kan. Pusako ni tempat cikgu-cikgu PJ berkumpul. Jadi kita buatlah bersama-sama dengan kawan. Kalau subjek kemahiran macam bola sepak ke tak kita orang tak ada masalah. Okay. Dalam silibus tu yang bermasalah adalah tarian. Okay. Macam mana juga kita nak ajar dalam talian secara e-learning. Okay. Kemahiran dengan tarian yang bermasalah. Macam mana? Jadi kita terpaksa ambil video lah. Okay. Nak tak nak, awak kena buat research yang lain. Jadi apa-apa hal pun, untuk PDP yang menarik, selain kawalan kelas, awak kena buat homework. Homework ni persediaan awal. Lepas tu yang ketiga, terapkan PAK 21. ke BL ke okay. Banyak cantik. Okay, seterusnya. Kalau sesama kalau kita sesama sikit. Kalau kita tak buat homework, kita mengajar pun budak tak faham. Contoh kita ada bab penyakit thalassemia. Thalassemia tu kalau best on pada buku teks, kadang-kadang budak tanya tau, di luar daripada kotak daripada buku teks. Jadi kita kena search lah. Lepas tu ada macam penyakit dia budak memang excited. Banyak belajar lah. Kita buat kajian dulu, search kat internet. Sebagai seorang guru, bukan saja bergantung pada buku teks, kita kena cari bahan yang lain. Supaya budak boleh faham lah. Okay. Lepas tu kalau dah ada satu topik yang seks tu akan jadi isu kan? Tak? Sangat besar sama menyaman. Okay, jadi bagaimana? Sebenarnya memang kita boleh buat gurau, tapi topik tu kita tak boleh buat gurau. Benda lain. Okay, kena ingat tu. Topik seks sangat bahaya bila kita buat bergurau. Sebab budak boleh manipulate apa yang kita cakap. Kita sampaikan isi kandungan tu bersama buku teks. Sometimes kita nak joke kan. Mungkin sesama lelaki tak ada masalah. Tapi bila pandemik ni, mereka tak fikir, walaupun cikgu guru praktikal saya lah. Bagus dia. Dia sangat tegas. Dia mana dia reliefkan, terpaksa reliefkan saya masa tu ke, sebab kebetulan Nazir datang. Dia ngajar budak perempuan. Lepas tu, sebenarnya kalau ikat kan tak boleh. Tapi dah terpaksa kan sebab Nazir datang nak jumpa saya. Sebab saya katalah tinggal beberapa minit je. Saya kata dengan dia,
dia bersama dengan saya lah dalam minit tu. Dah habis tu tinggal beberapa minit budak nak bersurai. Apa tu, saya pergi ke tempat Nazir tu lah. Lepas tu Nazir datang. Lepas tu dah settle tu, bila saya balik banyak ada kes budak tu nak berjalan balik daripada Padang tu. Padang kan jauh kan, so nak ke kelas tu dia terseliur je pun, terseliur. So dia kata jadi bagusnya cikgu lelaki tu, dia cakap dia suruh kawan yang angkat. Jadi budak ni tak puas hati sebab dia minat kat cikgu tu. So budak cikgu lelaki ni biasa kena jaga-jaga, dia minat kat budak tu, dia minat kat cikgu tu. Jadi dia kata apa, dia telefon parents dia kata cikgu tak ambil tahu. Saya kata tindakan cikgu tu bagus, tak angkat dia, tak sentuh dia. Kenapa? Sebab dia adalah murid perempuan. Okay, boleh kalau dia pegang tu dia boleh kata meraba. Okay, jadi kita ni kena berhati-hati dalam sesuatu topik lah. Memang bahaya topik seks tu. Dia bab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kalau yang tingkatan 1 tu dia dah tunjuk dah cara-cara mencabut bulu ketiak. Ada. Mula-mula saya dapat KSS yang terbaru tu, saya kata alamak, macam mana nak terangkan ni. Jadi kita split lah, asingkan. Bila kita dah lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Jadi cikgu lelaki akan terangkan untuk budak lelaki, perempuan-perempuan. Jadi kita dari situ takkan timbul isu. Kalau lagi yang topik tingkatan 5, yang ada isu sekarang ni, topik tingkatan 5, betul tak seks tu. Kita nak fahamkan budak, sebenarnya betul cikgu tu ngajar, sebenarnya tak salah. Memang betul dia berlandaskan konteks. Tapi macam saya katakan lah, murid manipulasikan apa yang cikgu tu cakap sebenarnya. So kita kena berhati-hati dalam penyampaian PDPC. Ikut topik, tengok topik. Okay, itu sahaja. Apa soalan seterusnya? Okay, cikgu. Untuk soalan yang seterusnya, saya ingin bertanya, apakah kemahiran interpersonal cikgu sebagai seorang cikgu pendidikan jasmani? Okay, kemahiran interpersonal ni maksudnya apa? Saya lupa. Dia lebih kurang macam bagaimana cikgu mempunyai satu kemahiran tersendiri dalam konteks sebagai seorang guru pendidikan jasmani. Dia bahasa mudah dia kan, selalu orang panggil social skill lah, kita punya social skill. Macam social skill lah, communication skill ke apa, habis tak cannot clear. Macam selalu kalau kita cakap bahasa mudahnya social skill lah. Kejap, saya tak fokus. Okay, apa dia? Ulang balik, sorry. Kita punya social skill. Okay. Macam mana budak tahu Cikgu Mazura? Okay, macam mana cikgu boleh tahu? Okay, Cikgu Mazura cikgu PJ. Dia kata okay. Kemahiran saya lah. Okay, kemahiran saya satu je. Suara saya kuat. Memang suara saya kuat. Kalau Zahra tahu lagi, memang suara saya kuat. Bila kat Padang tu, itulah kemahiran saya. Memang saya terapkan suara kuat ni kita boleh kawal kelas. Okay, memang kuat. Lepas tu, bila saya mengajar, bila saya dah buat homework tu, jadi kita banyak tahu tau. Kita banyak tahu, jadi murid ni, bila belajar dia macam tenganga. Oh ya, macam ini ke? Jadi itu kemahiran saya lah. Jadi yang selain daripada itu, saya cakap dengan murid saya lah. Kadang-kadang kita kena membangga diri sikit dengan budak ni. Awak tahu tak, saya ni kan sampai belajar sampai master tau. Jadi kita kena macam gitu. Jadi murid kata jadi kita bukan nak membangga diri, tapi kemahiran kita bercakap supaya murid hormat dengan kita. Lepas tu bila kita mengajar tu, kita kena contents tu betul. Tu bila saya mengajar, murid lagi faham. Kita kena terangkan satu. Pada example simple. Budak ni dalam sekap, benda simple, kaedah komposisi badan. Pengiraan BMI. Macam mana awak kira BMI? Macam mana awak tekan kalkulator?
kita kena ajar satu-satu. Itu kemahiran saya lah. Saya kena ajar dia satu-satu. Kita satu BMI. Okay, kalau macam kemahiran lain, macam tarian kan. Okay. Bila kita reti buat, bila cikgu buat, saya bila saya buat, jadi saya secara peribadi saya biasa, walaupun asalnya kita tak tahu. Kita tak tahu tak ada Zapin tu macam mana. Jadi kita dah atur satu kita okey, kita nak ajar tarian Zapin ni bulan Maret betul dengan kawan saya. Jadi bila dah pandai, kita buat tarian kat depan murid. Jadi murid akan jadi daripada situlah kita kena kata diri kita. Contoh macam kriket memang saya tak tahu sangat. Jadi bagaimana nak sebab confident level tu kena tinggi daripada murid. Tahu penting sebagai seorang guru. Okey. Ada lain? Ada nak tanya? Okey, cikgu. Memandangkan rasanya kita hampir 40 minit, rasanya kita kena buat. Okey. Okey, cikgu. Okey. Kita terus pada soalan yang seterusnya, cikgu. Okey, ini soalan yang terakhir untuk sesi kita pada hari ini. Okey, soalan ni dia lebih berbentuk kepada pendapat lah, cikgu. Saya ingin kat sini kami ingin bertanya pandangan cikgu, iaitu tentang berikan pandangan tentang isu guru disaman oleh ibu bapa murid. Okay, sebagai seorang cikgu, bagaimanakah cara cikgu untuk mengelakkannya? Isu tu saya dah sebut dah tadi. Tak apa saya ulang. Isu ni, sebenarnya topik ni topik seks, amang seksual. Topik Form 5. Saya pun mengajar tingkatan 5. Tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 ada topik tu lah. Bab seks. Jadi, sebelum saya mengajar, saya berbalik. Sebelum saya mengajar, saya cakap dengan murid saya. Benda ni kita belajar. Kita belajar. Awak jangan salah anggap. Jangan, dan saya takkan buat joke untuk topik ni seperti topik-topik yang lain. Jadi topik tu memang kita kena mengajar dalam keadaan serius. Jadi apa isi kandungan dia, kita jangan lari daripada buku teks. Rujuk buku teks muka surat berapa. Kita kena cakap macam itu. Sebenarnya cikgu yang mengajar tu kan, isu tu sangat besar, satu Malaysia kan. Cikgu tu tak salah sebenarnya. Dia based on pada buku teks. Cuma macam yang saya katalah, murid manipulasi. Bila cikgu tu buat, yelah, the last kelas, last nak habis kelas lagi berapa minit kan, cikgu tu buat joke. Buat satu gurauan. Tapi saya rasa tuju tu untuk budak lelaki je. Kan budak lelaki, you nak tahu lah budak lelaki kan. Tapi maksudnya tak ada isu sebenarnya. Tapi bila murid itu sendiri yang nak meraih TikTok. Tahu. Jadi bagi saya, ketegasan dalam mengajar tu amat penting. Ikut satu topik. Kalau obesity tu kita boleh buat gurau sikit lah. Kau ni dah comel, gemuk. Tapi bila topik yang agak sensitif, contoh amang seksual tu, memang kita kena tegas. Tak payah buat joke pun. Kita jangan buat joke. Itu pengajaran lah. Pengajaran bagi kita, bagi awak semua bila menjadi seorang guru nanti.
Ada topik yang awak boleh buat gurau, ada topik yang awak tak boleh buat gurau. Okay, bila topik seks ni, okay, sepatutnya kena asing. Okay, lelaki dengan perempuan. Lelaki, dia cikgu lelaki ngajar. Dan perempuan, dia cikgu perempuan ngajar. Okay, walaupun keadaan pandemik macam mana pun, kita kena rationalkan dengan pentadbir. Yalah, kadang-kadang pentadbir ni, dia kata, okey, kita boleh bergerak. Cikgu je dah masuk dalam satu kelas tu, kadang bercampur lelaki perempuan, betul tak? Pelbagai bangsa. Jadi, bila topik macam itu, okey, kalau dah terpaksa mengajar, kita kena terangkan. Okey, saya akan mengajar ikut buku teks, daripada muka surat berapa sampai buku siapa. Okey, buku teks ni oleh daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita kena cakap macam gitu. Kita kena cakap. Sebab, kalau tak, okay, budak manipulasi memang hebat. Okay? Memang cukup hebat. Padahal kita tak cakap. Niat kita lain. Tanggapan dia lah lain. Okay? Jadi, ibu bapa. Okay? Kesilapan sekolah, kesilapan dia, parents tu tak rujuk pada sekolah. Dan saya tak tahu adakah parents terjumpa dengan cikgu itu sendiri ataupun tak. Okay, sepanjang saya mengajar, bila kita ada ketegasan dalam mengajar ni, dia takkan ada isu. Okay, takkan ada isu sebenarnya. Topik tu memang agak sensitif sebenarnya. Jadi sepatutnya diajak oleh mengikut jantina. Jadi bila pandemik, mungkin di luar jangkaan lah. Jadi saya ingatkan awak, nak joke boleh, tapi ikut topik seks tu tak payah. Kita kena ikut buku teks. Sebab mungkin kita dengan kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Dan juga pada masa yang sama, pada ketika itu sebenarnya saya pun terpaksa mengajar lelaki dengan perempuan topik yang samalah. Sebab masa tu tidak dibenarkan murid tidak dibenarkan bergerak. Jadi saya dah cakap awal-awal. Saya kata saya kawal murid saya. Awak benda ni kita belajar. Awak jangan nak manipulasi apa yang saya cakap. Itu sebab saya ada penilaian saya. Saya tak sangka pula tak lama tu ada kes. Memang saya rasa kes besar lah. Isu yang besar yang biasa kalau saya pergi kursus ke apa kan, PJ kan, selalu diingatkan. Cikgu PJ jangan buat joke, berunsurkan lucah, pada murid-murid. Sebab murid tingkatan 4, tingkatan 5 ni dia, pemikiran dia dah lain. Memang dah lain. Form 1, Form 2 boleh lagi, tapi kita kena berpada-pada lah. Sebab dia budak-budak lagi, Form 1, Form 2. Jadi, parents ni kita nak handle cara kita komunikasi. Komunikasi sangat penting. Bila parent datang, kita jangan terus nak marah-marah. Kita bagi dia bercakap dulu. Apa dia tak pasti. Kita sebagai seorang guru, kita yang educated, kita ada pelajaran, kita selesaikan dengan cara yang baik. Bila kita cakap baik-baik, kadang-kadang parents ni dia boleh turunkan ego dia. Isu tu saya rasa mak bapak dia tak tahu. Budak tu cuma balik sekolah, dia terus nak ranking TikTok. Betul. Kalau awak tengok betul-betul bila saya baca kes tu, isu tu, budak ni sebenarnya nak ranking TikTok je. Cikgu tu tak salah. Sebab cikgu tu mengajar berdasarkan buku teks. Bila dia dan akhir tu lah mungkin dia buat joke sikit dengan pelajar lelaki. Lepas tu yang mendengar tu adalah pelajar perempuan. Budak tu tak suka ke apa kan. So berhati-hatilah dalam berkomunikasi, dalam berbicara. Itu penting semasa kita mengajar sebenarnya. Apa yang kita cakap tu, biasanya budak akan ingat. Budak akan ingat. Ada lagi kalau kita cakap dalam keadaan yang cuma tegas, budak memang ingat. Nanti budak orang, cikgu tu kan dia dah cakap macam gini. Dia boleh bergelak-gelak dalam tangan dia. Jadi kalau tu, komunikasi tu kena jaga. Ada lagi pertanyaan?
untuk yang soalan kami orang hanya sampai kat sini saja cikgu. Tapi kami orang sangat berterima kasih dan sangat berbesar hati lah dengan cikgu kerana sudi meluangkan masa dan banyak ilmu yang cikgu dah bagi dengan kami orang tentang bagaimana cikgu seseorang guru dekat sekolah. So jadi kami orang ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada cikgu. Okey, sama-sama. Okey, kalau saya ucapkan juga terima kasih kepada student UPM. Okey, Hafizi, Kwek, Zahara, my ex-student. Okay, Zahara tahulah panggil saya macam mana kat sekolah. Okay, jadi tak tahulah dia cerita dengan awak macam mana Cikgu Mazura ni garang sebenarnya, memang cukup garang. Okay, memang cukup garang. Okay, kalau saya jerit je, satu blok tu bersenyap. Tu sebenarnya bila kita nak jadi cikgu ni, bila kita punya personality tu kena, personality kita kena jagalah. Kita kena ada satu identiti yang murid kata, oh contohnya Cikgu Kwek. Cikgu Kwek ni kalau ada time belajar. Time berkurang dia boleh kurang. Kita kena ada satu sifat yang macam ni itulah. Okay? Jangan budak kata alamak Cikgu Hafiz kalau PJ bagi bola sebiji. Bosan. Okay. Tapi sebenarnya kadang-kadang kalau kita mengajar ikut syllabus je kan, kadang-kadang budak pun bosan juga. Betul tak Zahra? Kadang okey, apa hari ni awak nak main? Kadang-kadang cakap okey, apa awak nak main hari ni? Kalau perempuan favorite dia bola jaring. Kalau lelaki nak main bola sepak, okey tak apa. Bagi je lah main. Yang penting dia bersukan. Betul tak? Bila dah berpeluh-peluh tu, dah habis PJ tu, kan, kadang-kadang dia tak nak habis PJ 1 jam tu. Kadang-kadang kalau saya nak sampai satu tahap tu, kan, kalau saya jaga budak lelaki, saya ambil bola. Sebab dia apa tahu, waktu dah habis ni, cikgu kat kelas tu dah bising dah, mana budak PJ. Kerja cikgu satu gol dia tu berminit-minit, betul tak? Awak budak lelaki tahulah, berminit-minit. Kadang-kadang terpaksa kita, kadang-kadang saya geram sangat kan, saya pergi tengah padang, saya ambil bola dia. Jadi tak boleh, sebab apa? Murid seronok. Sebab kadang-kadang kita kena GM dengan murid. Jadi kita kena ada sifat yang kata orang tu, kita kena ada identiti kita sendiri. Bila kita turun sekolah aja, awak diri kat perhimpunan, okay, awak pegang mic, pastikan budak boleh senyap. Itu style saya. Saya Zahara. Kalau saya nak buat pengumuman je kan, saya pegang mic, okay, saya beri salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar apa yang saya nak cakap. Tu teknik ketegasan dalam kita bercakap. Okay, biasanya satu dewan boleh senyap. Kalau ada 600 senyap. Kalau 800 senyap. Dah tahu dah. Style saya macam mana. Jadi awak kena jadi macam gitu. Okay. Apa yang awak lihat? Style saya. Komunikasi. Komunikasi tu penting. Okay. Jadi jadi cikgu yang kata orang tu ada personality. Murid boleh lihat awak macam mana. Okay? Kita kena yakinkan budak, kita kena ada sifat kata orang tu untuk memajukan budak. Saya kat Kampung Gelam tu, saya cerita sedikit lah, saya kat Kampung Gelam tu, saya adalah sekolah yang baru dibuka. Jadi nak cari atlet ni payah. 5 tahun, okay, betul tak Zahar? 5 tahun saya mencuba, akhirnya berjaya, saya bawa balik 21 pingat. 21 pingat bermaksud, masa tu 12 pingat emas, berapa pingat emas. Yang penting saya bawa balik 12 pingat masa tu olahraga. Okay. Bagaimana saya buat? Okay. Saya kena kaji. Tahun ni, okay, kita try budak ni macam mana. Kita lihat. Setiap sukan, kita kena berdiri kat tengah padang. Kita kena kenal pasti murid tu sangat penting. Dalam PJ tu kita tengok budak tu. Okay. Budak ni boleh ke tak? Okay, kita perhatian. Pemerhatian tu sangat penting. Jadi kita perhatikan budak ni. Okay. Oh, budak ni boleh main keeper. Okay. Oh, budak ni boleh lari 100 meter. Kan kita ada belajar topik larian kan. Kita apa? Kita semua suruh budak lari 100 meter. Semua budak.
kalau time sukan tara tu kan, kalau sukan tara kan semua budak lari kan, ada larian 1 meter kan. Kita sebagai cikgu PJ kita perhatikan budak. Oh, kita kena kenal pasti bakat budak. Jadi dari situ saya bawa, okey budak ni kita cuba dulu. Cuba. Tapi tahun yang ke-5 tu, alhamdulillah, okey, berjayalah. Bila kita berjaya, kita sampaikan hadiah, murid akan, okey Cikgu Mazura macam ni. Okey, saya training budak senang aja. Saya cakap dengan budak, okey, pukul 3, pastikan awak dah lari keliling sekolah sebanyak 6 kali pusingan. Saya tahu macam mana awak tak lari. Kita kena ada ketegasan dalam macam itu. Betul tak Zahra? Jadi memang budak-budak larian saja, dia lari lah. Jadi saya balik rumah, saya makan apa semua. Saya datang je, budak memang dah bawa mak lari. Okay? Jadi kita kena ada satu identiti diri kita yang budak boleh kata orang tu boleh respect lah. Okay? Jangan sampai cakap, alah cikgu tu macam gini. Okay? Kadang budak kata, okay, cikgu kalau exam macam budak, kalau saya jaga mana-mana kelas pun budak takkan tidur. Cikgu lain dia akan tidur, tapi dengan saya dia tak boleh. Jadi kita kena ada satu identiti yang budak boleh kenal. Okay? Bukan mudah untuk jadi seorang guru. Jadi awak kena praktis. Bila praktikal ni? Bila praktikal? Bulan 3 tahun depan. Jadi awak try praktis, masuk kelas, okay, awak yang beri salam atau awak yang ucap selamat tunggu saya lah, saya bagi kat awak semua lah. Okay. Awak kawal intonasi suara awak, insyaAllah okay, awak boleh mengajar dengan yang baik. Okay. Itu saja daripada saya, nasihat saya. All the best. Okay, semoga awak berjaya, dapat saya cemerlang jadi cikgu yang berjaya. Okay. Cikgu yang berjaya ni, okay, dapat melahirkan bukan anak murid yang berjaya dari akademik saja. Dia adalah dapat melahirkan anak murid yang berjaya dalam kehidupan. Okay. Walaupun dia kerja cleaner ke, sebab kita itu nasib orang, rezeki orang Tuhan tentukan. Ada setengah murid saya, okay, result bagus, okay, tapi tak dapat sama belajar, kengkangan keuangan, okay. Tapi dia berjaya dalam hidup dia. Dia cari laluan yang lain. Yeah, tapi majoriti budak-budak saya yang lelaki dia boleh jadi askar. Jadi ada yang kerja kilang pun dia kerja dengan elok. Jadi kita ni cikgu ni bukan saja untuk melahirkan anak murid yang berjaya dalam akademik, tapi dia dapat melahirkan murid yang berjaya dalam bidang kehidupan. Anak murid saya ramai jadi peniaga. Ada yang tak mewarisi perniagaan bapa dia, jadi tauke dah. Pantai Puteri. Apa tadi awak datang Pantai Puteri, orang tahu tu, orang tahu Pantai Puteri tu anak murid saya. Okay, jadi saya tak, oh bagusnya. Okay, jadi kadang-kadang dia, sebab dia mewarisi, dia lepas SPM dia takkan belajar. Dia kata sebab bapak dia dah tua, jadi dia kena mewarisi perniagaan bapak dia. Nampaklah. Okay. Itu adalah tugas kita. Yang penting murid, kita lahirkan murid yang menghormati orang tua. Okay. Itu saja. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih, Cikgu. Ya.